Assalamualaikum Ashura Channel, apa khabar? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Sebentar lagi saya akan bersiaran di konti Belaka FM. Seperti biasa, saya pengkuih kongsi bersama. Kita nak tahu masa-masa manis perkahwinan menurut Islam. Ya, betul. Boleh dikongsikan dengan pendengar kita, silakan. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan DJ Azizi, selaku penerbit, ini pusingan terakhir untuk kita berkongsi berhubung dengan isu perkahwinan Saya dalam tajuk masa-masa manis. masa-masa manis. Jadi soalan yang Azizi ajukan kepada saya, masa-masa manis menurut Islam, Saya secara total kita sedia maklum, perkahwinan dia adalah satu ibadat. Ya. Dia bukan saja, dia bukan satu ibadat yang tidak dikira ibadat. Itu adalah perkahwinan yang telah mengikuti syarak. Dan dia harus bersedia. Dan bersedia pun. Dan seseorang yang telah pun dan akan pun mesti bersedia. Betul, Ustaz. Itu di antara asas. Saya Di antara asas setiap sama ada lelaki dan perempuan, dia kenalah meletakkan ketakwaan sebagai tanda utama perkahwinan dalam Islam. Baik. Untuk meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami isteri itu tak boleh lari dah tu. Baik. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menurut perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, bahawa pernikahan itu adalah sunnahku. Sesiapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukanlah daripada golongan umatku. Hadis riwayat Ibnu Jauzi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang. Baik. Atau disebut al-mawaddah. Iaitu perkahwinan dalam Islam dibina atas dasar kasih sayang. Belum pernah berlaku hari ini orang kahwin dengan seseorang tak ada kasih sayang. Saya, Ustaz. Penerbit SKKB pernah ke ada orang berkahwin tanpa kasih sayang? Tak. Tak boleh. Semua orang berkahwin dengan kasih sayang. Jadi Ustaz, pendekatannya perkahwinan itu adalah kasih sayang. Maka anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada sepasang suami isteri. Maka kita harus mensyukuri dengan kita senantiasa tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi zalika li ayati liqaumin yatafakkarun. Saya. Dan daripada tanda-tanda kekuasaannya bahawa dia telah menciptakan bagi kamu daripada diri kamu jodoh supaya mereka bersenang-senang dengannya, dan dia menjadi antara kamu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu adalah sebagai tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang mahu berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Baik, Ustaz. Kita angkat lagi daripada ayat itu tadi, dasar yang ketiga, Ar-Rahmah, iaitu sifat timbang rasa. Rasa perlu tak kita ada timbang rasa? Memang ada. Perlu kan? Perlu tak ada masa, nanti sebab kan isteri terlalu kita ni, tegas sangat pun tak boleh. betul, saya setuju. Sebab kita tengok isteri kita ni, dia punya kerja 24 hours. Dia bukan kerja 8 jam. Betul, Ustaz. Kalau isteri kita seorang yang bekerja, bangun pagi, pergi kerja, sebelum pergi tu siapkan makan, minum, anak dan sebagainya, tu pergi kerja. Balik kerja pukul 5, dia tidur ke? Tak. Sambung lagi. Dia sambung kerja lagi. Jadi kerja dia 24 jam. Jadi kita sebagai seorang suami mesti ada sifat timbang rasa. Contohlah, ni contoh. Tak bolehlah kita sebagai suami balik tengok isteri kita ada. Roti canai satu, teh tarik satu, telur atas taruh. Kedai mama ke? Tahu, aku belum nak cakap lagi. Kau dah cakap Ji. Apa kau ingat ni kedai mama apa? Jadi itu sebab sifat timbang rasa ni kita perlu. Itu sebab Nabi SAW, kalau kita tengok pada sirah Nabi SAW, dia memberi nafkah bukan saja nafkah batin, malah nafkah zahir. Dia menyediakan segala dalam keadaan zuhud. Maknanya sederhana. Sebab di samping itu kita juga perlu mengambil iktibar daripada sikap qanaah, toleransi. Isteri-isteri Nabi pula, mereka memilih untuk tidak meminta dunia yang berlebihan. Bahkan memilih Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul
serta kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Itu sebab dalam ayat Al-Quran, saya nak bawa satu ayat Al-Quran yang bagaimana ayat ini kita boleh amalkan untuk kebahagiaan suami isteri. Saya percaya mereka yang di luar sana yang sedang mendengar tentu nakkan amalan. Mesti ada tanya, Ustaz, ada tak amalan macam mana untuk kita suami isteri ni hidup dalam kasih sayang, tak bergaduh, sikit-sikit tu masa-masa manis kan. Nama pun masa-masa manis. Maknanya mesti ada sikit saya faham. Dia macam mana kita nak mengeratkan rasa kasih sayang tu. Ada amalan dia. Saya bacakan ayat itu. Ayat ni memang selalu kita dengar. Dalam Al-Quran ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Dan juga mereka yang diradiai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami berolehlah dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukai hati dan melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Pada pendengar di luar sana, ayat ini boleh diamalkan. Buka surah Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74. Nanti ada kan nak tanya, nak baca bahasa bila? Amalan ni paling mudah. Buka surah Al-Furqan ayat 74, baca setiap kali selepas sembahyang. Baik, Ustaz. Setiap kali lepas sembahyang, baca. Mudah-mudahan Allah SWT memberi hubungan kasih sayang suami isteri itu senantiasa dalam keadaan panas senantiasa. Baik. Always warm. Yes, saya. Wah. Atau disebut dalam bahasa yang lain, my love with you begin forever. Bahasa Jawa ni ya. Itu lebih kurang lah bahasa Jawa. Baik, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dia berehat dulu, Ustaz. InsyaAllah. Lagu daripada Aisyah Umairah dan yang kumpulan UNIC menghiburkan anda musisi segmen Sekeping Kuih kongsi bersama di Melaka FM. Okey, Melaka FM mempersonakan anda. Anda juga boleh ikuti siaran awal tadi, Ustaz. Kalau nak tahu, senang saja cari saja di YouTube Ashura Channel. Anda perlu subscribe, like, share dan juga komen, yang mana kita berbicara tentang tajuk hari ini, Ustaz, cerita perkahwinan, masa-masa manis, dan kita akan beralih kepada soalan seterusnya sehinggalah kita selesaikan program kita pada hari ini, Ustaz. Ya, betul. Yang mana tujuan dan juga hikmah sebenarnya perkahwinan, Ustaz? Secara fitrahnya, secara semula jadinya, setiap sesuatu itu ada pasangan. Umpama siang dan malam, pasang dan surut, dan begitu jugalah dengan perkahwinan. Jadi hikmah di antara perkahwinan ini adalah untuk mengangkat martabat institusi perkahwinan itu sendiri sebagai lambang institusi yang cukup besar, yang daripada institusi yang besar kepada satu institusi yang lebih besar. Oleh sebab itu, di kalangan mujtahidin ada menyatakan di antara perkara-perkara yang disebut hikmah, di antaranya pertama, supaya memenuhi fitrah manusia yang dijadikan oleh Allah mempunyai nafsu antara lelaki dan perempuan itu. Yang kedua, bertujuan memperluaskan lagi hubungan kekeluargaan di antara keluarga lelaki dan perempuan. Contoh, saya ada keluarga belah lelaki, isteri yang saya kahwini, Umi tadi ni, dia ada keluarga di sebelah perempuan. Jadi maka bertambahlah hubungan kekeluargaan itu. Itu yang cantiknya di sisi perkahwinan. Kemudian dengan perkahwinan juga kita dapat mengimbangkan lagi masyarakat dan zuriat keturunan, sama ada lelaki yang perempuan. Maknanya dapat berkembang ramai anak-anak dan sebagainya. Mengelakkan diri daripada melakukan maksiat, dosa, asbab daripada berkahwin. Kerana dengan itu dia dapat menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu antara perkongsian tadi, Ustaz. Dan sebelum kita menutup segmen kita ni, Ustaz, kita berehat dulu, Ustaz, yang mana kita dengarkan terlebih dahulu lah lagu Irama Nasyid ini dalam segmen Sekeping Kuih kongsi bersama. Adakah kita nak teruskan dengan penutup atau macam mana? Teruskan soalan ketiga. Soalan ketiga lagi baik, Ustaz. Okey, yang mana kepada anda pendengar setia Radio Malaysia Melaka FM, masih lagi kita mengupas tentang segmen Studi Perkahwinan Masa-Masa Manis. Mungkin kita nak tahu juga kesimpulan masa-masa manis dalam institusi perkahwinan sendiri, Ustaz. Okey, saya angkat satu ayat dalam Al-Quran. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju
wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Baik. Dan demi sesungguhnya adalah bagi diri Rasulullah SAW itu satu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang senantiasa ingin mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di akhirat kelak, serta ia pula banyak menyebut dan mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi sebagai suami isteri, kita mesti saling menghargai Baik. di antara satu sama lain. Mesti ada sifat kasih sayang, mesti ada sifat simbang rasa, mesti ada sifat sabar. Macam tadi, kita kalau setakat berselisih faham tu memang akan ada. Jadi kita kena sentiasa ada dalam keadaan sifat-sifat yang sebegini untuk kita mengimbang. Kita kena check and balance. Kita kena check and balance. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Artinya Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Nabi SAW. Nabi nak beritahu pada kita, sebagai seorang suami kita kena ada sifat timbang rasa. Mesti ada amalan. Di antara amalan, makan. Kalau kita dalam program sekeping kongsi bersama, hari ini Nabi beritahu makan sepiring berdua. Nabi nampak? Makan sepiring berdua. Saya ambil satu contoh. Nabi SAW minum air ketika Aisyah minum air dengan gelas yang Aisyah minum. Bila Nabi minta gelas tu tadi, Nabi SAW minum di mana yang bibir Aisyah letakkan gelas atau cawan tu tadi. Begitu dekat, begitu cantiknya. Bila Nabi SAW menunjukkan sifat kasih sayang tu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang kedua, suami menyuap isteri. Ada tak sesiapa yang menyuap isteri di luar sana? Ada apa tak ada? Di luar sana. Di luar sana lah. Kita harap semua orang ada. Jadi apabila kita menyuap suami isteri ni tadi dalam keadaan hari-hari ini tadi, dia dapat memecahkan kebekuan hidup tu. Dan akhirnya akan terlahir rasa kasih sayang yang tinggi kepada pasangan itu, sama ada isteri atau suami. Itu sebab Nabi SAW bersabda, tidaklah kamu memberi satu nafkah pun pada kamu niat untuk mengharapkan wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala atasnya, hingga apa yang kamu letakkan pada mulut isterimu. Dalam riwayat lain disebut, sesungguhnya apapun yang kamu nafkahkan, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Maknanya sedekah, kita sebagai suami ini sedekah. Nak dapatkan sedekah senang kan? Suapkan isteri kita. Itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, hubungan kasih sayang sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan semestinya Ustaz, pada minggu hadapan kita akan bawa dengan tajuk yang lain, Ustaz. Ya, betul. Tapi sebelum kita mengakhiri program kita ni, mungkin Ustaz dapat berikan sedikit doa supaya kita bersama-sama menangani COVID-19 ini agar dia terus hilang daripada di negara kita sendiri. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu hadapan kita akan bawa tajuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berharga. Ya, baik, itu di antara perkongsian yang akan kita kongsikan bersama dengan anda setiap hari Khamis pukul 4 petang. Sekeping kuih kongsi bersama dengan yang beri Ustaz Abdul Syukur tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Warung Nasi Ayam Pulau Kelapa, Pak Ahmad, Dak Syukur dan juga Chef Karol kerana sudi memberikan menyediakanlah kuih-muih kepada para petugas di Melaka FM ini. Ustaz Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar tadi selesai sudah saya bersiaran SKKB. Sekeping kuih kongsi bersama sahabat saya, penerbit saya yang tak asing lagi, yang cukup popular di pentas Radio Melaka FM 102.3, saudara Azizi Syahril. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada beliau, dan jangan lupa kepada Ashura Channel, jangan lupa subscribe, like and share YouTube Ashura Channel.
saksikan rakaman itu nanti. Assalamualaikum.